الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الحوائج وتنال الغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من قولنا. الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu, dengan pemberian nikmat-nikmat Allah kepada hamba-hambanya, dapat lagi kita bersama-sama. Moga-moga keberkatan dan rahmat Allah itu datang, Allah berikan kepada kita serta tersebar pasangan kita, zuriat-zuriat kita. Allah menyembuhkan kepada siapa-siapa yang sedang sakit, insya-Allah dengan keberkatan itu. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi, tidak ada makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini, sama ada dari kalangan bukit bukau, gunung ganang, haiwan binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, jin, malaikat. Yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah kemuliaan itu Allah berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata, alhamdulillah, kita merasai nikmat Islam dan iman itu. Jadi kita patut bersyukur kali kedua kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang besar. Allah menganugerahkan umat dengan kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya barisan EJK Masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Baik, insya-Allah kita akan teruskan lagi perkongsian kita dalam bab mata yang dipetik daripada kitab Penawar Bagi Hati yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indusi Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, yang terkenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Bahaskan berkenaan dengan surah An-Nur pada sesi yang lepas, iaitu di mana di dalam surah An-Nur ayat yang ke-30 itu ada 3 fasa yang telah Allah nyatakan. Dalam satu ayat ada 3 fasa yang Allah nak nyatakan kepada kita. Akan tetapi pada hari ini kita nak sambung
yang ketiga itu, kita ulang sikit pada fasa yang ketiga, yang mana dalam ayat terdapat takut daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Allah tidak akan mengazab seseorang itu ataupun tidak akan seksa hamba Allah ini, melainkan hamba tersebut ada buat kesilapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa taubat. Jadi seperti mana yang saya telah nyatakan pada sesi yang lepas, untungnya orang yang keadaan iman dan Islam yang tidak keluarkan dirinya ataupun tidak istihar dirinya keluar daripada Islam dan menjaga perkara-perkara yang membatalkan iman sehingga dia meninggal dunia, maka untungnya orang-orang yang beriman dan beragama Islam ini ada dua perkara yang akan terjadi di akhirat nanti. Yang pertama, sama ada Allah celupkan dia dalam neraka dulu, barulah Allah keluarkannya dan masukkannya ke dalam syurga, ataupun di saat itu juga Allah ampunkan dosanya dan Allah terus masukkan ke dalam syurga Allah yang penuh dengan nikmat yang tidak dapat dijangkau oleh akal fikiran. Adapun orang yang musyrik, yang syirik kepada Allah Ta'ala, yang tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, syirik tetapi dia tak bertaubat, ataupun orang kafir, mereka ini seperti mana yang Allah, mereka ini menjadi bahan bakaran di dalam api neraka. Selain daripada manusia, juga batu-batuan yang menjadi teman mereka di dasar neraka Allah yang penuh dengan siksaan. Maknanya orang yang syirik, dia tidak akan mencium bau syurga Allah yang kekal abadi. Sebab kata guru saya, bau syurga ini dia boleh dibau oleh ahli syurga dengan jarak 500 tahun perjalanan. Subhanallahal azim. Dari jauh lagi ahli syurga mencium bau keharuman syurga yang Allah jadikan kepadanya. Adapun orang yang musyrik, yang syirik kepada Allah Ta'ala, yang tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala di atas kesyirikannya, di atas perbuatan syiriknya, ataupun orang kafir, mereka ini tidak akan dapat bau syurga. Mereka takkan menghirup bau syurga itu. Maknanya kalau tak boleh duduk tepi syurga, bau syurga, memang confirm lah akan kekal abadi di dalam neraka Allah yang penuh Allah Ta'ala. Dan ada pun menakutkan, maka firman-Nya yang bermaksud dalam fasa itu, dalam fasa yang ke-30 surah An-Nur, Allah menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan batin barang yang mengerjakan kamu. Akan dia seperti mengetahui, maknanya apa yang tersembunyi, sama ada perbuatan kebaikan ataupun perbuatan keburukan yang kita simpan di dalam hati kita, ataupun kita curi-curi bincang tentang dosa, kita curi-curi melihat. Allah tahu seperti mana orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Maknanya kita ni tidak boleh sembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah yang jadikan kita, memang jadikan manusia ni set macam tu. Satu kelengkapan yang Allah jadikan kepada manusia, yang mana segala pelusuk yang ada pada diri manusia ni tidak boleh terlepas daripada pengetahuan dan penglihatan Allah, dan pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat surah An-Nur ni Allah menyatakan bahawa Allah mengetahui yang batin seperti mana Allah mengetahui yang zahir. Kalau kita nampak pencuri sedang kopak rumah jiran kita nampak yang zahirnya. Tetapi tahu tak kita beberapa hari sebelum dia masuk pecah rumah jiran kita tu, dia dah tenang lama dah rumah jiran kita tu. Kita tak tahu. Yang kita nampak adalah pada kejadian hari itu, yang mana pencuri sedang pecah masuk rumah.
hidup tenar, ulang-alik kita tak nampak pun. Tetapi Allah tahu perbuatan ni. Dia duduk lalu lalang dalam taman tu 2-3 kali ulang-alik. Rupanya dia dah aim satu rumah ni. Dia tahu jiran kita ni pagi tak ada sampai malam, besok pagi keluar macam tu, dia tahu macam tu. Tiba hari kejadian, baru dia cuba pecah masuk. Dan kita nampak pada waktu itu. Yang sebelum ni kita tak tahu. Kita ingat yang ulang-alik itu adalah rakan kita. Tetapi Allah bukan tahu seperti mana kita tahu. Allah lebih daripada itu. Yang dalam diri kita pun Allah tahu, dalam diri kita pun Allah tahu. Sebab apa? Kita ini makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sangat dhaif di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selagi membalas ia akan, jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia pahala dan surga. Maka bila kita menggunakan mata kita dalam keadaan baik untuk nikmat-nikmat Allah Subhanahu, maka Allah akan balas kita dengan perkara yang menyenangkan kita di akhirat nanti. Kita buat baik ke buat jahat ke, Allah tetap maha besar, Allah tetap dengan kemuliaannya. Kita bukan macam sebuah kilang salesman ataupun kilang yang menjualkan produk dan menugaskan setiap pekerja ni kena jual barang. Kalau tak ada sale pada bulan tu, mungkin rekod ataupun graf kilang tu jatuh ataupun merudum sikit. Allah ni bukan macam kilang. Maknanya kalau ada orang yang tak melakukan Allah akan turun. Ada ke tak ada ke orang yang membuat perintah Allah, Allah tetap dengan kekuasaannya, Allah tetap dengan kemuliaannya, Allah tetap dengan keagungannya. Tidak tercicir sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kilang, kalau dia tak ada sale pada hari ini, dia kurang sale-nya seperti sebelum-sebelum ni, maka mungkin dana ataupun untung syarikat tersebut dia jatuh sikit. Allah yang menyuruh lakukan untuk kebaikan kita di akhirat nanti. Jadi seperti mana yang dikatakan oleh pengarang, apabila kita menggunakan mata dalam keadaan baik untuk merasa di dunia ini, maka kebaikan itu akan dibawa di akhirat nanti, yang mana kita akan dapat pahala, kita akan dapat kesenangan, dan kita akan menikmati syurga Allah yang penuh dengan nikmat yang tidak dapat difikirkan oleh akal fikiran kita. Dan jika kejahatan sebelum tu, seperti dikatakan dalam surah Al-Bayyinah, Allah sebut di akhir dua ayat di akhir surah Al-Bayyinah itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Bayyinah ni, ayat yang terakhir, Allah kata sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang melakukan amal soleh, amal kebaikan, amal yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika humul khairul bariyah, mereka ini adalah sebaik-baik makhluk. Orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan amal soleh, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditambah dengan amal solehnya, maka ia adalah di kalangan makhluk yang terbaik sekali. Allah kata ayat itu, jazaohum 'inda rabbihim, dan Allah akan menganugerahkan, Allah akan berikan kepada mereka ini satu syurga di mana sungai-sungai yang bila ahli syurga dia nak minum, dia cedok je di bawah, dan sekali dia daripada air yang mengalir di bawah syurga itu, selama-lamanya dia tidak akan merasai dahaga. Untuk orang biasa, untuk orang awam ni. Adapun orang yang soleh, para waliullah,
para nabi ini mereka minum air itu sekadar nak merasai nikmat syurga. Adapun orang awam macam kita ni yang beramal soleh, yang melakukan kebaikan, yang beriman kepada Allah Ta'ala, mereka inilah ganjaran yang Allah kepada mereka. Orang yang waliullah, para nabi, para awliya ini sekadar syarat dia. Sebenarnya mereka tak perlukan sangat pun, tetapi ini adalah nikmat syurga yang mereka nak juga rasai, yang Allah sediakan di dalam syurga. Dan mereka ini akan macam mana keadaan mereka? Khalidina fiha. Di sini ada takkid. Takkid ni sungguh-sungguh Allah nyatakan bahawa khalidina ni maksudnya kekal dah. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Allah takkid. Allah kata sungguh-sungguh mereka yang amal soleh dan beriman kepada Allah Ta'ala, menggunakan matanya untuk kepada kebaikan, mereka ini sungguh-sungguh akan kekal di dalam syurga. Tak macam ahli orang yang beriman tetapi tak atas dosa kecil dan dosa, mereka akan dicelup dulu dalam neraka. Kalau ahli syurga yang memang confirm, yang memang ahli syurga, mereka ini duduk selama-lama dan tak keluar dah pergi neraka, takkan. Mustahil, itu perkara mustahil. Kerana ini janji Allah, orang yang beramal soleh walaupun dikeluarkan kembali, tak. Maka Allah abada, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka, Allah merahmati mereka. Ini yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tergolong di kalangan orang radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu wa radu'an, yang mana Allah meridai golongan-golongan ini. Adapun yang melakukan kejahatan dan yang melakukan kejahatan ini juga Allah sebut di dalam surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah Allah sebutkan juga yang mana mereka ini yang musyrik, yang kafir ini juga, mereka ini akan duduk di dalam neraka yang tidak keluar-keluar dah, kecuali orang yang beriman dan orang yang Muslim tetapi tidak bertaubat di atas dosa besar dan dosa kecil. Adapun orang di mana yang saya nyatakan sebelum ini. Baik. Subhanahu wa ta'ala pengarang menukilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Firman Allah yang membawa maksud mengetahui oleh Allah Subhanahu akan khianat mata, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang haram. Dia curi-curi melihat kepada perkara yang haram juga. Allah mengetahui dosa tersebut. Allah mengetahui dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut, dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyi oleh segala hati, daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebaikan. Ini bahasa lama. Maknanya apa segala yang kita niatkan, sama ada kita nak melakukan kebaikan ataupun kejahatan, semua di bawah di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun Allah terlepas makhluk. Sebab itu Maha Kuasa, Allah mengetahui setiap apa yang diciptakan, sama ada yang telah berlaku, yang sedang berlaku, hatta yang kita tengok ataupun kita tak sedar. Kata guru saya, daun yang akan jatuh daripada pokok pun Allah sudah mengetahui. Dan nikmat syurga, nikmat neraka ini Allah tahu berapa. Allah Maha mengetahui berapa orang yang akan masuk ke dalam neraka dan berapa orang yang akan masuk ke dalam syurga tanpa ada tambahan dan tanpa ada kekurangan. Maknanya Allah dah tahu dah masukkan dalam neraka dan siapakah yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi
kita punya kita punya kedudukan di dunia ini adalah kita kena berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai kedudukan yang baik di akhirat nanti, dan kita jauhkan dari perkara-perkara yang membolehkan kita ini terjunam ke dalam neraka Allah yang kekal, yang penuh dengan azab. Antaranya kita menjaga mata. InsyaAllah moga-moga Allah kurniakan nikmat syurga itu kepada kita semua. Itu daripada surah Al-Ghafir ayat yang ke-19, yang ke-19. Maka di sini untuk mencapai jalan ke syurga ini, Sayyidina Ali karamallahu wajhah telah menunjukkan satu kaedah ataupun telah mengajar kita satu benda yang mana jikalau manusia ini dia jaga 6 perkara ni, dia faham 6 perkara ini, maka maknanya 6 perkara ini adalah perkara yang mana kita nak meraih syurga Allah yang kekal abadi dan penuh dengan nikmat. Yang pertamanya, apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sahabat Nabi yang juga dan juga merupakan sepupu Nabi SAW. Ali yang pertama, dia tu, kita ni mesti mengenal Allah lalu mentaatinya. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, la tasihul ibadah, tidak sah sesuatu amalan yang kita lakukan melainkan kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tuan-tuan dengar tiap-tiap minggu yang dibaca oleh tuan khatib ataupun tuan imam yang bertugas untuk membaca khutbah, apa intisari, apakah di dalam khutbah yang kedua, pastinya tidak lekang daripada mari berpegang dengan akidah yang berlandaskan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ajar kita supaya apa? Supaya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Bagaimana kita nak kenal Allah Taala? Kita nak lihat zat Allah Taala ni tak boleh. Memang Allah dah set manusia itu macam tu. Dan kita tak boleh menggambarkan Allah seperti mana kita gambarkan benda-benda yang selalu kita ingat di dalam kepala kita. Tak boleh. Kata ulama, mahma tasawwarta bibalik fallahu la yusbihu zalik. Apa yang tergambar di dalam fikiranmu, maka Allah bukan seperti itu. Yang kita gambarkan di dalam kepala kita, dalam fikiran kita, itu semua mengenal Allah yang sebenar-benarnya. Amal ibadah kita ini diterima, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dalam taman kita ni, kita tak kenal nama dia, tetapi kita kenal dia punya nama samaran dan orang panggil kerana sifat dia. Contoh, dia kata, kenal tak Pak Mat ujung kampung? Tak kenal. Tiba-tiba kalau kita kata, alah yang selalu sifat dia naik motor pergi masjid, lalu dalam depan bagi salam kalau dia jumpa siapa-siapa pun, tu sifat Pak Mat tu. Kenapa? Dia dah meninggal dunia. Kita tak kenal Pak Mat tu, tetapi bila sebut sifat Pak Mat tu, salam bila jumpa orang, dia akan menyapa orang dulu, dia akan tegur. Dia selalu memang mesra dalam taman tu, tapi orang tak kenal nama dia apa. Kita sebut nama Pak Mat, kita sebut nama sifatnya yang perawat pada orang, maka baru kita kena, oh ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tahu. Maknanya kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mana? Kita belajar sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wal Jamaah mengajar kita kenal Allah SWT dengan kita wajib mempelajari sifat 20 Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu perkara asas dalam agama. Awwaluddin ma'rifatullah. Dalam asas agama ini
kita tak boleh buang daripada diri kita ini adalah dengan mempelajari, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, kita mengenal syaitan itu dan mendeharkainya. Maknanya kita tak ikut syaitan laknatullahi alaih, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu keadaan syaitan ni macam mana. Kita tengok sejarah bagaimana keadaan Nabi Adam ini, bagaimana Allah suruh, Allah perintahkan malaikat dan jin untuk sujud. Bukan sujud menyembah Nabi Adam, tidak, menghormati. Dikatakan oleh para ulama, sujud itu adalah menghormati ciptaan Allah kepada Nabi Adam AS. Tetapi bagaimana angkuhnya, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tahu keadaan itu, maknanya kita kena hindar jauh-jauh. Pada sekeliling kita ni penuh dengan cabaran. Jadi kita kenal syaitan ini, sifat dia untuk menyebabkan manusia ini masuk ke dalam neraka bersamanya sekali. Maka kita jauhkan perkara-perkara yang disukai oleh syaitanir rajim ini. Maka kita jangan lakukan. Eloklah perkara-perkara mazmumah lah. Jadi perkara-perkara lebih baik kita hindarkan diri kita daripadanya, supaya kita tidak terjebak di dalam perkara dosa. Yang keempat, kita kenal kebenaran dan membuatnya. Kita tahu yang mana benar, kita kena ikut. Apakah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena ikut. Yang keempat, iaitu kita mengenal perkara-perkara batil, perkara-perkara sesat, perkara-perkara yang salah, perkara-perkara maksiat, lalu kita menjaga diri daripadanya. Perkara itu semua kita tahu, mata ini satu dan Allah yang boleh menyebabkan manusia ini masuk ke dalam neraka kerana satu anggota saja, iaitu mata. Maka kalau kita tahu bagaimana Islam ajar untuk kita jaga mata, maka kita kena ikut perkara-perkara yang kita nak menjaga mata kita daripada melakukan maksiat. Kata ulama dalam keadaan kita untuk menjaga diri kita kena hindarkan beberapa perkara kita ini, supaya kita ini duduk di atas landasan yang betul. Yang pertama, kita selalu tanya diri kita ni, siapakah kita? Dalam diri kita ni, kita minum kopi semua, kita cuba kita muhasabah diri. Kita kena tanya diri kita ni, siapakah aku? Bukan maknanya bila dia tanya diri sendiri, siapakah aku, dia jawab balik, aku ni Farid. Maknanya macam mana? Kita kena siapakah aku? Seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Fatir ayat Minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu antumul fuqara wallahu wal ghaniyul hamid. Dalam surah Fatir ayat Allah, kita ni siapa? Allah menyatakan bahawa oleh kerana Allah itu maha menguasai segala ciptaan manusia, Allah beri peringatan kepada kita, wahai kamu berhajat kepadaku dalam semua aspek perkara. Tengok, Allah sebut dalam Al-Quran ini, dalam surah Al-Fatih, Yuhannas antum fuqara. Fuqara ni jamak bagi fakir. Fakir ni seorang yang tidak mempunyai apa-apa dan dia memerlukan bantuan daripada orang lain. Allah sebut, wahai manusia, kamu ni fakir, tak ada apa-apa pun dekat kamu. Pinjaman daripada Allah SWT. Ini hakikat Allah jadikan kita. Persoalannya, siapakah kita? Allah dah jawab di dalam Al-Quran. Kamu ini adalah di kalangan orang fakir. Ni maknanya apa? Sentiasa memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu dalam pelbagai aspek kehidupan. Sedangkan Allah, dialah saja yang maha kaya dan lagi
Maha terpuji. Yang kedua, ulama mengatakan bahawa kita nak muhasabah diri ni, kita kena tanya kepada kita, ke manakah kita akan. Bila kita muhasabah diri dengan cara macam ni, selebihnya kita akan mengatakan bahawa segala nikmat yang ada pada tubuh badan kita ini adalah anugerah Allah Ta'ala yang perlu aku bawa kepada nikmat-nikmat yang baik. Contohnya muhasabah diri, aku perlu muhasabah diri, dan aku perlu muhasabah bahawa mata ini aku tak boleh guna kepada maksiat, kerana akan dihisap di akhirat nanti. Maka kita kena tanya diri kita, ke manakah kita akan pergi. Seperti mana yang Allah dah jawab di dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-26. Allah nyatakan, kullu man 'alaiha, semua yang ada di atas muka bumi ini akan fan. Fan yang perkataan fana, daripada perkataan fana, iaitu akan terhapus, akan mati segala-galanya. Dan Allah sambung kepada 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di sini kalau tuan-tuan baca tafsir Al-Quran yang tuan-tuan beli dekat kedai, tuan-tuan kena berhati-hati. Di situ ada perkataan wajhu. Wajhu ni kita buka kamus, memang dia akan menyatakan wajhun ini muka. Dan di sini kalau kita terjemah silap, kita boleh jatuh kufur kepada Allah. Dia menterjemahkan ayat 27 dalam surah Ar-Rahman ni, dia menyatakan bahawa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dia kata apa? Yang akan kekal ini adalah wajah Allah, muka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Bukan wajah, bukan muka Allah itu yang kekal, tetapi kekuasaan dan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang kekal, dan zat Allah yang maha kekal. Kita ni apabila disebut sebagai makhluk, kita akan hapus. Bila kita hapus, kita akan meninggal, kita akan mati. Maknanya segala yang ada di tubuh badan kita, untuk kita bincang tentang mata ini akan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Jadi yang ketiga kita nak muhasabah diri, kita kena tanya diri kita, apa dia? Kenapa kita ini dijadikan? Kenapa ke bumi? Jadi Allah dah jawab dah dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma illa liya'budun. Tidak aku ciptakan di kalangan makhluk yang bernama jin dan manusia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu golongan kawan kita ni, bukan kawan kita, makhluk ini dia dah ingkar kepada Allah Taala, iaitu di kalangan jin. Dia tak nak patuh kepada perintah Allah Taala. Jadi tinggallah kita seorang-seorang, iaitu bernama manusia. Allah ciptakan kita di muka bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam ni bunyi tak? Dah tidak bunyi tak? Okey. Takut terlebih. Okey. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nazara ila mahasinil mar'ati masmumun min sihamin iblis, faman tarakaha adzaqahu Allah taala ta'ma ibadatin tasurruhu. Nabi pernah bersabda dalam hadisnya yang bermaksud bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan. Yang elok maknanya di sini ayat lama nak menyatakan bahawa memandang kepada tubuh perempuan yang bukan daripada keluarga ini, maknanya perempuan yang ajnabi, itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah ibu. Ini adalah anak panah, maknanya hasutan daripada syaitanir rajim. Kita melihat kepada kita ungkapkan dengan hati kita ataupun dengan lisan kita, kita katakan ajnabi yang boleh kita kahwini,
mahram kita kan. Jadi kita sebut, ush, cantiknya. Cantiknya tu kat mana? Kalau dalam hati kita sebut pada tubuh perempuan tersebut, maka Allah mengetahui itu adalah maksiat yang kita lakukan daripada mata kita. Kita kadang-kadang bukan saja ini berhenti dekat traffic light, kadang-kadang tengok pemandu sebelah amoy sebut cantiknya. Itu maksiat tu. Segala yang dilihat daripada tubuh badan perempuan, maka itu adalah hasutan daripada iblis. Maknanya bila hasutan daripada iblis, kita dah terikut, maknanya kita telah melakukan dosa mata kita. Pada sangat segera membirasa meninggalkannya kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya memperasakan oleh Allah Taala akan kesedapan amal ibadah, amal dia akan iaitu bila mana dia menjaga matanya daripada melihat perkara yang boleh menjatuhkan mata itu dalam maksiat, yang boleh menjadikan mata itu dalam perkara dosa, maka Allah akan bagi kesedapan seseorang itu merasai kesedapan kemanisan dalam beribadah. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam ayat yang tuan-tuan dan puan-puan selalu baca, iaitu dalam surah Al-Fatihah, dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang mana bila orang dipahami daripada hadis ini, bila kita menjaga diri kita daripada melakukan maksiat, Allah akan bantu kita untuk merasai kemanisan dalam kita beramal soleh, dalam kita melakukan ibadah. Ini yang Allah sebut dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya Engkau sajalah ya Allah tempat kami, dan hanya Engkau sajalah tempat kami minta pertolongan. Bila orang tak melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, dia ingkar kepada Allah Subhanahu Ta'ala, bagaimana Allah nak tolongnya? Sedangkan Allah janji bahawa engkau buat dulu wahai manusia, Iyyaka na'bud, kau buat dulu ibadah, nescaya akan datang pertolongan kepada lakukan ibadah. Ini satu janji Allah kepada kita, janji Allah untuk kebaikan kita, bukan kebaikan Allah Ta'ala. Allah dah memang maha kuasa, dia yang menjadikan kita, dia yang menjadikan pahala dan dosa, dan dia juga menjadikan satu tempat yang penuh dengan nikmat, iaitu syurga, dan satu tempat yang akan merasai azab yang sangat pedih. Ini adalah janji Allah SWT. Jadi merasai ibadah itu apa dia sebenar. Jadi dalam kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, beliau mengatakan, Imam Ghazali mengatakan bahawa ibadah ini adalah buah hasil ataupun hasil daripada ilmu. Tuan-tuan belajar untuk memahami bagaimana melakukan ibadah dengan cara betul. Inilah nilaian ibadah yang tuan-tuan dan kita akan rasa kemanisannya. Dan dia merupakan satu faedah umur. Tuan-tuan memenuhkan umur tuan-tuan ini dengan memahami ilmu agama berikan kepada kita. Orang yang tak nak kepada ilmu agama ini, dia dikurangkan sedikitlah pahalanya daripada orang yang melakukan ibadah dalam keadaan dia ni ada ilmu. Beza orang yang melakukan ibadah, orang yang melakukan amal soleh, orang yang melakukan kebaikan dan menjagakan dirinya, anggota badannya daripada melakukan maksiat dengan ilmu, dan orang yang menjaga maksiat tanpa ilmu lain, darjatnya lain. Maka orang yang mempelajari satu benda, orang-orang yang melakukan kebaikan, ibadah dengan ilmu, pahalanya akan digandakan. Sebab apa? Dia duduk di atas landasan yang betul. Bila orang tanya dia, kenapa solat? Dia jawapan dia tak ada. Dulu mak aku ikut je apa yang mak aku suruh. Dan adalah sikit aku belajar dengan ustazah ni, ustaz ni.
Jadi tuan-tuan yang belajar, dia akan kata apa? Ini perintah Allah Ta'ala, dan saya memahami apakah rukun-rukun dalam solat, dan saya tahu apakah syarat sah, dan saya tahu dalam melakukan ibadah, saya tahu apakah perkara-perkara yang boleh membatalkan solat. Ini perbezaan orang yang melakukan ibadah dengan ilmu dan orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu. Ini satu faedah umur, kebaikan umur tuan-tuan, yang Allah berikan kepada kita. Ibadah juga dia memberi makna kepada apa? Hasil jerih payah hamba-hamba Allah Ta'ala. Dia akan merasai nikmat di akhirat nanti, hasil daripada kita berpayah-payahan di dunia ini. Memang letih tuan-tuan. Kadang-kadang saya sendiri pun tak mampu untuk bangun malam. Duk cerita kat tuan-tuan, jom kita bangun malam, solat tahajud. Tapi saya sendiri tak buat, tak mampu. Jadi hasil daripada perit jerih ataupun kepayahan yang kita lakukan untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala, Allah akan berikan ganjarannya di akhirat nanti. Subhanallahal azim. Janji Allah ini, janji Allah dan janji Rasulullah tidak pernah dikhianati. Allah dan Rasul bila dia Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan ada janji kebaikan dan keburukan, maka itu adalah benar yang akan berlaku. Dan ibadah juga barang berharga daripada awliyaillah dan jalan yang ditempuh oleh orang-orang bertakwa. Tuan-tuan buat amal ibadah ini, tuan-tuan telah mengikut sunnah para waliullah. Inilah keadaan para waliullah. Mereka dulu-dulunya pergi berhijrah untuk mencari ilmu. Ini bila tuan-tuan duduk di dalam ilmu, maka ini keadaan para waliullah dulu. Ya Allah angkat martabat mereka sehingga menjadi wali. Wali dapat gelaran daripada sultan ke, daripada, dan dia pun tak tahu dia ni waliullah. Sedar-sedar Allah beri kelebihan dan dia tak tahu. Dia sendiri, mempunyai diri itu pun tak tahu bahawa secara tidak disedari. Dia pergi istihar dekat masjid, pegang mikrofon, aku ni waliullah. Tak. Bukan seperti mana datuk-datuk yang dapat gelaran datuk. Waliullah ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada dia melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala dan takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ibadah ini juga balasan untuk orang yang luhur. Ini bahasa Indonesia. Maknanya bagi orang yang jujur dalam melakukan ibadah, iaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ibadah juga tujuan orang yang memiliki tujuan mulia. Orang yang melakukan, orang yang maksiat, menjaga agama daripada melakukan dosa, ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini supaya Allah jadikan kita, Allah tempatkan kita, Allah istiqamahkan kita untuk berada di dalam rumah Allah Taala ini, belajar dan belajar ilmu Allah Taala selain dengan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tambah dengan perkara-perkara wajib lain, dan kita tambah dengan perkara-perkara sunat, supaya menjadi berat timbangan kita di akhirat nanti. Dan kata Imam Ghazali lagi adalah orang yang melakukan ibadah ikhlas dan berilmu, ini orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah sebut dalam Al-Quran, orang yang mempelajari ilmu ini akan diangkat darjatnya. Darjatnya itu kita tak sedar. Bagi keadaan yang Allah angkat darjatnya menjadi ke tahap yang lain. Bukan maknanya dia boleh terbang di langit, di awan, tidak. Tetapi Allah memuliakan. Mungkin dengan dia mempelajari ilmu, orang masyarakat lebih menyayanginya. Dia tak sedar pun, tetapi orang suka dengan dia. Sebab itu kita tengok para wali Allah, mereka ni sejuk. Kita tengok muka mereka ni pun kita dah rasa tenang hati kita. Sebab ini daripada usaha mereka mendekatkan diri mereka kepada
Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata ulama, kalau kita nak dapat pahala, cukuplah kita ikut sunnah-sunnah Nabi dan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Dan ibadah juga perbuatan orang yang berani melakukan kebajikan. Orang yang tak melakukan kebaikan itu adalah kata ulama orang yang penakut. Orang yang penakut. Sebab apa? Orang yang melakukan kebaikan ni selalu dicerca dan dihina. Mana ada kebanyakan manusia yang buat kebaikan ni disukai oleh ramai orang. Orang itu dia telah membiasakan diri mereka dengan secara adat melakukan perkara tersebut. Itu adalah perkara yang salah. Bila datang satu kebaikan, bila datang satu orang tegur kepada kebaikan, mereka kata ini dah lama kami buat. Maka ini jauh seperti kaum musyrikin Mekah. Bapa saudara Nabi nak meninggal dunia, bagaimana datang Abu Lahab, Abu Jahal ni, dia kata apa? Tidakkah engkau mahu nenek moyang kita? Sedangkan ketika itu Rasulullah nak ajar kepada Abu Talib ini mengucap 2 kalimah syahadah, tiba-tiba Abu Jahal ni dia kata apa kepada Abu Talib? Tidakkah kamu nak meninggal? Adakah kamu nak meninggal agama nenek moyang kita dulu? Agama nenek moyang mereka tu apa? Menyembah berhala. Jadi Allah takdirkan Abu Talib ni mati dalam kekufuran. Dan ibadah ini adalah pilihan orang yang berwaspada. Kerana apa? Orang yang melakukan sangat-sangat teliti dan sangat-sangat berjaga-jaga ketika dia hidup di dunia. Dia tahu, kalau aku buat maksiat, cukup sekadar maksiat mata saja, belum maksiat lain, anggota badan aku ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu Taala. Aku akan azab setiap benda yang ada pada tubuh badan aku ini, aku akan azab oleh Allah Subhanahu Taala. Dan yang terakhir, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, orang yang melakukan amal ibadah ini adalah orang yang memiliki ataupun mendapat jalan kebahagiaan dan jalan menuju ke syurga Allah yang penuh dengan. Jadi yang dikatakan oleh Imam Ghazali seperti mana yang telah kita bacakan. Jadi insya-Allah kita akan sambung, tak habis juga dalam bab mata ni. Insya-Allah pada sesi akan datang kita akan Allah SWT supaya Allah tempatkan kita ini di kalangan orang yang baik-baik, orang yang akan mengikut Nabi SAW. Kita zurat kita untuk masuk ke dalam syurga Allah yang kekal abadi. Jadi itu saja daripada saya akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, berkatilah perbuatan kami pada hari ini dan berkatilah kehidupan kami ya Allah, kami dan zuriat kami ya Allah. Jadikan kami, zuriat kami, pasangan kami dan rakan-rakan kami, sahabat-sahabat kami ya Allah, orang yang berjaya ya Allah, yang akan mengikuti baginda Nabi SAW duduk di dalam syurga-Mu ya Allah. Akramal akramin, kurniakanlah kepada kami istiqamah dan ikhlas dalam melakukan, supaya kami dapat menikmati syurga-Mu yang penuh dengan nikmat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada terkasar-wasar, mohon maaf mengambil masa yang lama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.